الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan afiat. Itu yang saya agak suka kalau kat rumah ni. Kalau pergi sana senang. Linda ada. Amy ada. Kalau kat rumah tu lambat sikit. Okey, baiklah. Jadi hari ini kita masuk dengan nama Asmaul Husna. Yang pertama, Nas'aluka ya man wallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, dalam Asmaul Husna. Nama Allah yang kedua Ar-Rahman. Yang pertama Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Jadi kalau begitu hari ini mari kita sama-sama baca surah Ar-Rahman mengenai dengan sifat kasih sayangnya Allah kepada makhluk, terutama sekali orang yang beriman. Baik, jom kita baca pelan-pelan ya, supaya mendapat barakahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hari ini sampai tengok keadaannya sama ada sampai 18 atau sampai 25. Jadi surah Ar-Rahman nak menjelaskan bagaimana sifat kasih sayangnya Allah kepada makhluk. Tetapi kenapa makhluk ni yang di langit, yang di bumi masih sebahagiannya ingkar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab itu nanti jemaah semua kira sampai habis nanti berapa yang Allah templak kita dengan perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Disebut. Okey, mudah-mudahan dengan surah Ar-Rahman ni bertambah rapatnya kita, sujudnya kita,
syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Baik. Pertama, Allah sebut dengan perkataan Ar-Rahman. Jadi apa Ar-Rahman dalam Asma'ul Husna? Allah, Tuhan yang Maha pemurah. Masya Allah. Kalau pemurah artinya Allah berkuasa menjadikan, mencipta, melindungi, memberi nikmat, memberikan segala kemuliaan, memberikan segala kehinaan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat Allah adalah Rabbus samawati wa Rabbul ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. 7 petala langit dengan isi-isinya. Begitu juga dengan 7 lapisan bumi dengan isi-isinya. Pemurahnya Allah, apa saja yang ada dalam ciptaannya, semuanya mendapat nikmat. Sama ada mereka bersyukur atau tidak. Contohnya macam manusia. Manusia yang beriman, Allah bagi nikmat. Manusia yang tidak beriman juga, Allah bagi nikmat. Semuanya dapat nikmat. Tapi antara nikmat itu nanti berbeza. Orang yang beriman, dia dapat nikmat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang kafir, mereka hanya mendapat nikmat di dunia sahaja. Ya Allah, bayangkan kita hari ini boleh bergerak, boleh bercakap, boleh bekerja, boleh makan, boleh menghidup segala udara Allah. Itulah dia sifat Ar-Rahman. Baik, ayat yang kedua. Allamal Quran. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada kita? Jawapannya adalah Allah. Kenapa disebut Allah mengajarkan Al-Quran? Kerana Al-Quran adalah satu mukjizat, satu syariat yang dijadikan sebagai panduan semua makhluk yang ada di muka bumi. Mula-mula sekali, jemaah semua dah tahu kan, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kemudian Al-Quran diturunkan beransur-ansur mengikut kepada peristiwa dan keadaan yang berlaku ketika itu. Al-Quran memang sudah sedia sebanyak 6,666 ayat perkataan. Dia memang sudah ada semuanya. Cuma diturunkan ke dunia kepada Nabi Muhammad mengikut peristiwa. Contoh, ayat yang pertama sekali diturunkan ialah surah, ingat tak? Surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Itu dia ya. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Uzlah atau istilahnya kalau kita sekarang apa ya? Suluk.
mengasingkan diri daripada hal-hal yang merosakkan amalan, suluk duduk diam-diam. Jadi ketika Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba datang seorang manusia. Dia adalah malaikat Jibril alaihi salam, berpakaian serba putih, cuma tidak menjejak kaki ke bumi. Kalau kita jejak kaki ke bumi kan. Baiklah. Bila Jibril datang, dia dakap Rasulullah. Kemudian dia kata, Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari'in. Aku tak tahu baca. Diulang sampai 3 kali. Iqra. Iqra. Akhirnya Nabi dapat melafazkan apa yang diajar oleh Jibril alaihi salam. Nabi tidak boleh membaca tulisan dan tak boleh menulis. Kenapa? Tujuannya supaya Al-Quran tidak dianggap ciptaan manusia. Kalau Nabi boleh tulis, kalau Nabi boleh baca tulisan, nanti orang-orang musyrik akan menganggap Quran itu ciptaan manusia. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah dikenal sebagai ummi. Ummi. Maknanya yang tidak boleh membaca tulisan dan tak boleh membaca. Jadi apa yang Rasulullah dapat semuanya melalui hafazan. Ya, baca je terus Nabi dapat dan terus Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabatnya dengan hafazan, hafalan. Okey, itulah kisahnya mula-mula bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi allamal Quran. Allah yang mengajar Al-Quran. Bagaimana Allah mengajar Al-Quran? Baca, faham, kemudian kena tahu dia punya terjemahan dan tadabburnya. Kemudian ambil kepahaman daripada ayat yang kita dapat. Contohnya hari ini, Ar-Rahman. Jemaah dah tahu dia punya makna. Allamal Quran. Allah yang mengajar kita membaca Al-Quran sebagai wahyu, sebagai syariat, sebagai tempat rujukan dalam segala hukum dan kehidupan. Okey, baik. Kemudian ayat yang ketiga. Khalaqal insan. Allah dah sampaikan misi Al-Quran. Siapa pula yang nak baca Quran? Khalaqal insan. Maka Allah ciptakan. Allah jadikan siapa? Manusia untuk membaca Al-Quran. Apa kelebihan manusia? Kelebihannya manusia ada akal. Ya, ada iman. Kalau binatang dia ada akal tapi akalnya terbatas. Kalau kita akalnya panjang, insya-Allah. Jadi Allah ciptakan manusia. Jadi manusialah yang akan menyampaikan mesej apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Okey. Lepas tu ayat yang keempat. Allamahul bayan. Hello. Hello. Minta maaf ya, sekarang ada online. Nanti pukul 3. Ada jemaah nak tanya masalah. Okey, jemaah semua. Jemaah call, boleh tak nak tanya masalah nanti pukul 3. Okey, baik.
Allamahul bayan. Jadi bila Allah ciptakan manusia, manusia ada kesempurnaan akal dan ada iman dan boleh memikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Allama. Hu tu maknanya Allah. Allamahu. Allah yang telah membolehkan manusia pandai berbicara. Ya, pandai berbicara, pandai menyelesaikan masalah, pandai menyelesaikan masalah kehidupan, baik yang berkaitan dengan Allah atau yang berkaitan dengan manusia. Dengan asbab Al-Quran. Dalam Al-Quran kan, dalamnya berkaitan dengan ibadah, solat, puasa, zakat, haji. Berkaitan dengan manusia, hubungan baik, pinjam meminjam, gadai mengadai, ya, bertolak ansur, berkasih sayang. Itu semuanya. Okey, baik. Barulah Allah berkata, bila manusia diberikan Al-Quran dan manusia boleh memaham isi kandungan Al-Quran. Sekarang ni Allah nak bawa bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita memikirkan apa dia. Pertama, dalam ayat yang kelima, Asy-Syamsu. Apa Asy-Syamsu? Syamsun, matahari. Matahari. Qamarun, bulan. Ni jemaah dah belajar bahasa Arab kan? Inilah guna satu-satu. Asy-Syamsu atau Syamsun. Kalau Asy-Syamsu alif lam. Kalau Syamsun tanwin. Itu menunjukkan kepada isim, nama alam. Asy-Syamsu matahari, wal qamar bulan, bihusban ayat 5. Matahari dan bulan bihusban beredar mengikut peredarannya, mengikut peraturan yang tertentu. Ini menunjukkan mula-mula Allah dah bagi tahu ni Al-Quran. Kau dah pandai berbicara, kau dah boleh jadikan ia sebagai panduan. Okey, sekarang mari tengok apa dia? Langit dan bulan. Bagaimana dia beredar? Ya, matahari dan bulan. Matahari beredar pada waktu siang. Bulan beredar pada waktu malam. Ya, jadi Sirim kenalah kaji matahari tu dia buat apa, kemudian bulan tu buat apa. Paling tidak malam tu gelap. Bila gelap datang bulan menyinari bumi. Kemudian bulan menjadi panduan bagi mereka yang berjalan pada waktu malam di lautan. Dulu, sekarang manusia dah canggih. Dia tak guna lagi bulan, dia dah ada tanda lain. Okay. Jadi pertama ingat, Allah bawa kita renung tentang ciptaan matahari dan bulan. Untuk apa dan kenapa. Tu fikir. Boleh? Lepas tu, Allah suruh kita berfikir. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa dia? Wan najmu dalam ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunduk kepadanya menurut peraturannya. Ya. Jadi bila sudah begitu, kalau dalam ayat 6 dia kata wan najmu
tumbuh-tumbuhan daripada biji disemai, daripada batang dipotong-potong, diletak di atas dalam bumi. Bagaimana dia boleh tumbuh? Bagaimana kedua-keduanya yasjudan? Ya, maksudnya tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu masing-masing tunduk kepadanya menurut peraturannya. Tengok ya, tumbuh-tumbuhan, tengoklah kita ya. Biji ditabur, disemai, datang hujan, tumbuh. Kemudian dia membesar ikut peraturan yang Allah dah tentukan. Manusia hanya berusaha untuk menyuburkan. Diletaknya baja, diletaknya sembur supaya lebih subur dan lebih mendatangkan manfaatnya. Kemudian dia bergilir-gilir. Wahai buah, aku buah dulu kau kemudian. Tapi sekarangnya tak ya. Semua buah dia berbuah serentak. Kenapa? Kebijaksanaan manusia barangkali. Ya. Tumbuh-tumbuhan, buah rambutan ada, buah ciku semuanya ada. Bila dah tak ada langsung. Kalau dulu-dulu dia berganti-ganti. Bulan ni rambutan. Rambutan habis, datang langsa duku. Durian pula setahun menanti. Sekarang ni boleh kata hari-hari semuanya ada. Tak ada di Shah Alam, ada di Terengganu. Tak ada di Terengganu, ada di Yala. Dia datang kemari. Okay. Jadi maknanya segala tumbuh-tumbuhan semuanya sujud kepada Allah mengikut apa yang Allah tentukan. Macam kita, nak tabur apa pun kalau Allah tak izin, Allah tak datangkan hujan, tidak ada matahari, habis semuanya jemaah semua. Dia diam aja. Okey, baik. Sedar ataupun kita tak sedar. Kemudian yang ketujuh. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-sama', apa sama? Langit. Dan langit. Langit ni apa? Dan langit telah ditinggikan serta dia meletakkan neraca, mengadakan undang-undang dan peraturan dengan adil. Was-samaa'a rafa'aha. Langit ditinggikan. Maknanya tempatnya adalah di atas. Wa wada'al mizan. Dialah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun tentang peredaran, tentang langit. Apa ada di langit? Sirina tahu dah dalam kajiannya dekat langit itu ada apa? Ya, ada bintang, ada dan macam-macam lagi. Saya tak payahlah sebut hari ini. Kita ambil ringkas saja. Ya. Jadi dalam apa yang disebut ni, jemaah dah boleh ingat dia punya makna satu perkataan. Was-sama' langit, rafa'aha diangkat, ditinggikan dan dia dijadikan sebagai mizan, neraca timbangan. Ayat ke-8. Allah tatghaw fil mizan. Allah mula tanya dekat kita. Allah tatghaw fil mizan dalam ayat 8. Supaya kamu tidak melampaui batas dalam timbangan, menjalankan keadilan. Jadi Allah jadikan semua yang telah disebutkan tadi, Allah tatghaw, supaya kamu tidak melampaui batas dengan apa yang Allah ciptakan. Allah jadikan langit, Allah jadikan ni, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan. Engkau wahai manusia jangan melampaui batas. Tentang keadilan. Keadilan apa? Keadilan yang Allah telah
diciptakan sebagai kesempurnaan bagi manusia. Okey. Baik, Ustazah, boleh tanya kejap apa ayat itu, wasama rafa'aha wa wada'al mizan. Yang awal faham dan langit dia telah tinggikan dan dia meletak timbangan. Timbangan ni yang neraca akhirat ke ataupun timbangan ni galaksi yang diimbangkan? Galaksi yang diimbangkan. Jadi bintang-bintang cakrawala lah yang dia letakkan di langit, jadi itu yang seimbang tu. Kan ada marikh, ada bintang semua kan, maknanya mizan. Maknanya peredaran itu semua di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya salah faham dah, mula-mula dia ingat mizan ni neraca aja. Okey. Jadi yang saya takut tadi jemaah tanya ni tahu. Tanya wasama'ah, dia menunjukkan kepada isim mufrad. Isim muzakkar. Kenapa rafa'aha? Kenapa pula selepasnya dia jadi menunjukkan kepada ha, sepatutnya hu. Dia langit, walaupun dia muzakkar, dia namanya muannas majazi. Apa pula muannas majazi? Itu dalam nahwu. Siapa yang belajar nahwu pergi tanya dekat nahwu sana. Ada kalanya lapasnya itu macam muzakkar tapi dia muannas daripada segi hakikatnya. Okey, baiklah. Boleh ya? Baik. Allah tatghaw fil mizan. Itu maknanya Allah sudah mempersoalkan. Allah. Semuanya Allah jadikan itu supaya kamu tidak melampaui batas dalam timbangan menjalankan keadilan. Timbangan mana yang Allah ciptakan, galaksi apa semua itu kan, percayalah. Okey. Lepas tu wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wa aqimul wazna ayat 9. Dan tegakkanlah cara menimbang itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu barang yang ditimbang. Okey, apa maksudnya? Kalau dikatakan dengan segala delegasi yang Allah ciptakan. Boleh? Cuba jelaskan. Puan kita. Okey, siapa boleh jelaskan? Ayat 9 ke Ustazah? Ya. Mengenai dengan wa aqimul wazna bil qisti. Dia rujuk timbangan masa berniaga ya? Dalam sukatan ke? Dalam sukatan berniaga dia tu? Dia bukan sukatan tau. Dia maksudnya sukatan. Jadi maknanya wa aqimul wazna. Dirikanlah timbangan, maknanya keadilan tentang apa yang Allah telah ciptakan. Allah jadikan matahari, bulan, dia punya legasi, semuanya itu mengikut peraturan Allah. Jadi kamu kena ikut timbangan, ikut apa yang telah disusun, apa yang telah disediakan oleh Allah. Jangan nak mandai-mandai nak dikurangkan. Jangan memandai-mandai nak dihalang. Maksudnya macam tu. Okey, peredaran Allah dia jadikan macam ni, matahari macam ni, semuanya macam ni, ikut apa yang Allah sudah tentukan. Maka jangan dikurangkan, maknanya jangan dihalangi, jangan diubah suai. Macam itulah. Okey, baik. Lepas tu, itu mengenai dengan semuanya tentang langit, bulan, bintang. Kan dia sudah beredar, mengikut peredarannya. Jadi ikut je. Jangan nak ditentang, jangan dihalang, jangan nak kurang.
Macam waktu subuh, sembahyang subuh lah dan Ustazah kan? sebagainya. Kemudian ya. Ayat 10 baru Allah bawa tentang wal ardo. Kenapa Allah jadikan bumi? Allah kata matahari, bulan, langit, kan? Itu semua sebagai menunjukkan keadilan, kekuasaan Allah. Dia berjalan mengikut kehendak Allah. Yang ini pula Allah sebut wal arda wada'aha lil an'am, dan bumi wada'aha, wada'a maknanya Allah letakkan dia dalam ayat 10, dan bumi pula telah dijadikan rata untuk kesenangan makhluk-makhluknya. 6 ya. Jadi Allah jadikan bumi wada'aha, dan Allah jadikan dia rata lil anam, untuk manusia bersenang lenang, untuk manusia berehat. Betul tak? Betul. Allah tak jadikan bumi ini bergunung ganang. Allah jadikan bumi terdampar. Kalau ada gunung pun kena ratakan. Ya, asalnya dulu gunung tetap gunung kan, tak ada orang duduk dekat gunung. Semuanya kita duduk di tempat lembah yang rata. Baik. Lepas tu bila Allah jadikan bumi, fiha ni rujuk kepada fil ardi, dalam bumi. Apa isi bumi? Fakihatun. Apa fakihah? Buah-buahan. Masya Allah. Wan nakhlu. Ayat 11. Dalam bumi terdapat pelbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak dan mayang. Wan nakhlu zatul akmam. Jadi Allah dah jadikan langit, Allah dah jadikan matahari, Allah dah jadikan bulan, mengikut dia punya peredaran. Dan seterusnya Allah jadikan bumi untuk manusia bersenang-senang lenang di dataran tempat yang rata. Kemudian Allah tahu kesempurnaan keperluan manusia. Manusia nak makan. Manusia nak hidup. Jadi Allah beri fakihah, buah-buahan yang bermacam-macam, dan kurma yang ada tangkai beraneka ragam. Jadi dengan sebab itulah yang dinamakan bagaimana kasihnya Allah khususnya kepada makhluk manusia. Nak disempurnakan kehidupan. Dijadikannya buah dulu. Buah-buahan tu maknanya macam-macam. Ada masam, ada kelat, ada masin, ada manis, ada pahit. Betul? Ada jadi lazat, ada jadi ubat. Yang pahit itu ubat. Yang masin itu penawar. Yang manis itu lazat. Kemudian buah-buahan, ya Allah. Kalau kita tengok kan, tak payahlah sebut. Nah, ya, bila kita tengok, ada merah, ada kelabu, ada coklat. Itu buah. Lepas tu, pelbagai. Tamar, kurma. Ada nama apa? Ajwa. Ada nama Maryam. Ada nama Rutok. Kalau kita tengok yang tu, ya Rabbi, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita teruskan. Ustazah nak tanya.
kalau macam planet kita saja yang bermakhluk, maknanya kalau dari ayat sini, planet lain memang tak ada makhluk lah. Ya? Di Planet langit ada. Dia ada makhluk lain yang kita tidak tahu. Macam dia orang kata Mungkin di sana tempat makhluk, syaitan, jin. Selain daripada mereka yang ditempatkan di dalam bumi. Maknanya setiap langit bumi dia mesti ada makhluk. Tapi tidak manusia. Makhluk manusia tempatnya di bumi. Makhluk malaikat mungkin tempatnya di langit. Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Cuma kalau mengikut kajian sains, apa yang di atas? Di atas tu langit. Dalam langit itu dia ada apa? Galaksi, apa tu? Bintang-bintang kan? Cakrawala dan macam-macam. Itu bukan di atas lagi. Okay. Jadi Sirim kena kaji lah apa juga sana. Sebenarnya tahu, yang kita tahu dalam bumi. Yang kita tahu yang di atas pun matahari, bulan. Itu pun bukan di atas sangat. Dia di lapisan yang di bawah kan. Dekat dengan lapisan bumi. Okey, baik. Lepas tu wal habbu zul asfi warraihan. Apa maknanya? Dalam ayat 12. Demikian juga terdapat biji-bijian yang berkulit. Wal habbu. Habbu tu maknanya biji-bijian yang berkulit. Macam apa? Kopi. Kacang, kopi. Semuanya ada kulit. Kenapa kena ada kulit? Untuk memelihara ketulinan bijian yang nak dimakan oleh manusia. Kalau tak ada kulit, macam mana? Macam kita lah juga. Dijadikan manusia, kena ada kulit. Kalau tak ada kulit, habislah daging kita ni ke mana? Maknanya tengok. Kacang ada kulit. Rambutan ada kulit. Mana yang terus buah tu terus makan? Tak ada. Dia mesti ada kulit. Ikan pun ada apa? Ikan ada sisik. Mana dia terus makan? Makan apa? Daging ikan. Tak. Ayam pun ada kulit. Maknanya semuanya ada penyelamat. Pembalut. Apa yang tak ada? Semuanya ada. Okay. Sebab itu Allah kata wal habbu zul asfi warraihan dalam ayat 12. Dan bunga-bungaan yang harum. Masya Allah, bunga. Jemaah tengok bunga, berapa jenis ribuan bunga. Ada kuning, ada putih, ada merah, ada hijau, ada kelabu. Daripada warna-warna itulah warna bunga digabung jadi makanan. Betul tak? Jadi minuman. Bunga ros dimasak jadi warna merah. Campur-campur jadi hijau. Campur-campur. Itulah dia. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa rahmannya Allah kepada manusia. Allah kurniakan manusia akal. Daripada akal itulah manusia cuba apa? Tambah baik. Nikmat Allah itu direka cipta. Putih dengan hijau jadi apa? Merah dengan ni jadi apa? Kalau kita melukis dulu kan, mengadun-adun warna. Hijau campur ni jadi apa? Ni jadi apa? Oren. Kan? Saya dah ingat dah. Dulu pandai je. Dulu kan. Primer dengan warna sekunda. Okey. Itulah dia. Cuba jemaah semua. Kalau kita masak tu kan. Tengok ada warna kuning, warna merah. Ya Allah. Pernah tak kita merasa macam tu? Tak. Ni warna merah aja. Kita tak tahu bagaimana dalam surah Ar-Rahman disebutkan. Dalam perkataan
yang tadi warraihan, sampai daripada warraihan, bunga-bunga ni jadi minyak wangi, perfume, campur wangi. Wangi tu ya Allah harum. Sebab itu Allah suka yang cantik, Allah suka yang harum. Kerana benda itu Allah sudah ciptakan. Baik. Ini baru Allah tempelak kita. Tempelak apa? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apa maknanya? Nikmat Tuhan yang manakah yang kamu hendak dustakan? Wahai umat manusia dan jin. Kenapa disebut jin? Wahai jin, kenapa engkau tak nak taat kepada manusia? Kenapa engkau tak nak sujud kepada Adam? Itu ya. Jadi maknanya Allah tempelak kepada kita. Rujuk balik yang di atas. Apa yang Allah tempelak? Aku dah bagi engkau Quran. Aku dah ciptakan engkau sebaik-baik manusia. Aku dah jadikan matahari, jadikan bulan, kemudian jadikan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, jadikan langit sebagai tempat perlindungan, dan dialah yang akan mengatur keadaan bumi. Dan Allah jadikan dia sebagai imbangan. Kemudian Allah jadikan bumi untuk berehat. Allah jadikan buah-buahan dan juga kurma yang pelbagai dia punya dahan, dia punya kan tangkai. Lepas tu Allah jadikan biji-bijian, wangi-wangian dah wahai manusia. Nak apa lagi? Ya. Allah bagikan duduk kat bumi, ya Allah, hebatnya bumi. Dengan penuh kasih sayang Allah. Allah jadikan bumi cukup dengan tumbuh-tumbuhan, cukup dengan yang ada air lautan. Ya, dalam air tu segala ikan. Di darat ada binatang ternakan. Betul tak? Betul. Mana Allah kata, nak apa lagi kalau bahasa kita lah. Ya? Aku dah bagi engkau kerja. Dah lumayan. Rumahnya dekat. Tapi kau tak syukur juga. Nak macam mana lagi? Kata bos. Ya, aku dah bagi rumah istimewa. Kau nak pindah juga. Tak yalah pindah. Duduk sini aja. Contoh. Jadi menunjukkan apa? Allah nak kita ni syukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah nak. Boleh? Sebab itu kena fikir, ya Allah, aku duduk kat bumimu. Ya Allah, aku dapat nikmat hidup ni selesa. Walaupun banyak ujian, hidup memang Allah uji. Ada senang, ada rehat, ada sakit, ya, semuanya adalah ujian. Baik. Ingat dah, baru satu. Nak apa lagi? Okey. Kemudian kita tambah lagi sikit. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ini Allah nak kata, wahai manusia, engkau ni jadi daripada apa? 14. Dia menciptakan manusia, Adam, daripada tanah liat kering seperti tembikar. Mengingatkan manusia, asal kejadiannya daripada tanah. Kemudian tanah itu nanti kembali kepada tanah. Macam kita ni, walaupun dikatakan kita ni daripada apa? Air mani. Sepihan yang ada pada lelaki. Kemudian masuk dalam rahim wanita untuk disuburkan. Macam mana boleh membesar. Kita tengok itu je lah.
Ya Rabbi. Jadi dengan sebab itu, wahai manusia, kau kena ingat, aku jadikan Adam daripada tanah. Yang lain-lain juga ni, kita ni, hakikatnya daripada tanah. Percaya ke tak percaya? Makanan yang kita makan. Mani tu, yang jadi air mani daripada tanah. Bau ke tanah? Bau tanah. Makanan yang dimakan tumbuh di tanah. Ada kan ni sayur-sayuran apa hidroponik dia. Dia letak dalam air. Tapi bawahnya tu ada tanah juga sikit. Di apa digenggam macam segenggam macam ni, bawahnya ada tanah. Dia tak ada terus air. Itu menunjukkan apa-apa semuanya daripada tanah. Makan sayur, makan padi, makan beras, makan tepung, semuanya daripada tanah. Sebab itu akhirnya kembali kepada tanah. Kita kena percaya. Yang kita mana pula kita daripada tanah. Itu adab hakikatnya. Kalau kita kaji daripada tanah juga. Baik, lepas tu Allah kata daripada bakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan aku, maknanya Allah jadikan jan. Apa itu jan? Ayat ke-15. Dan dia telah menciptakan jin daripada lidah nyalaan api yang tidak berasap. Masya Allah. Jadi Allah nak bezakan manusia aku jadikan daripada tanah. Tanah itu subur, mengembang, mendatangkan manfaat, berketurunan. Tapi Allah jadikan jin daripada apa? Daripada api. Api maknanya membakar, menghancurkan, membinasakan. Ini menunjukkan supaya kita manusia berfikir apa kelebihan manusia dengan jin. Kalau kita dijadikan daripada jin, maknanya kita pembinasa. Alhamdulillah. Patut tanah jadi, boleh tutup api Ustazah. Tanah padam api. Alhamdulillah. Jadi manusia yang bersifat macam setan, sebab itu dia kata kau setan. Ya? Sebab perangai itu setan. Setan tu jadinya daripada api. Sebab itu kita wanita, kita muslimah ni kan, janganlah ada yang sifatnya macam sifat setan. Satu, elakkan daripada panas baran. Boleh tak? Panas baran tu kan daripada syaitan. Marah tu boleh. Ya, tapi ada batasnya. Okey. Jadi sebab itu Allah dah kata manusia daripada tanah, lembut, subur. Tanah tu subur. Masya Allah. Tapi jin daripada api. Api membakar, perosak, pembinasa. Sebab itu Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, kau nak apa lagi? Engkau ni aku jadikan daripada makhluk yang paling sempurna. Tanah subur. Ya, mendatangkan manfaat kepada semua makhluk yang lain. Jadi tahap, jadi mulianya kita. Walaupun dia disebut daripada tanah. Tanah tu menunjukkan subur. Tidak membinasa. Okey. Jadi sekarang kita dah berapa tentang templakan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita sudah ada dua ke tiga. Khalaqal insan, kita dah ada 3. Ada lagi 20 nanti. Baik, kita berhenti setakat ini. Kita renungkanlah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita supaya kita
ini lebih tunduk, lebih sujud, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? InsyaAllah. Okey, jadi kita rehat dulu dan kita sambung pada siri yang akan datang. Untuk itu, selamat menyambut. Kita sambung ayat berapa tadi? 17 Ayat yang jap. Sebab tadi kita baru macam baca satu je yang tukar ziban tu. Sebab sampai apa? Ayat 15 kan? Dah sampai 16. Dah sampai 16 Dah dua Fabi ayat Dah dua, ayat ketiga. Dua Ayat 13 Kaziban. Sampai itu. Maknanya kita dah ada 2 ke 3? Dua ya. So nanti masuk ayat 17 lah. Nanti kita masuk ayat 13. Tu ya. Kita dah ada 2. Baik. Alhamdulillah. Dan nanti kalau dah habis ni surah Ar-Rahman, kita ambil dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita. InsyaAllah. Ayat yang ini nanti Ar-Rahman kita baca laju di samping selingan Asma'ul Husna. Macam tadi itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dah ada 2. Ya, InsyaAllah. Jadi selamat menyambut tahun baru. Semuanya dalam keadaan rahmat Allah. Afiat, ridha dan kecukupan dengan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan kita bertemu pada tahun hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minggu yang kedua tu sebenarnya saya tersilap. Saya ingat minggu tu di SUK dalam kepala. Jadi bila kata Ustazah hari ni tak ada kelas lah, saya pun buat perancangan lain. Saya pergi rumah kawan buat mesyuarat, tergempar. Itulah dia. Kemudian tak baca WhatsApp. Itulah dia dalam kehidupan. Nak mengadakan majlis mengenai dengan akhir tahun galaksi di apa tu? Dewan Season 9 tu. Saya ingat Amira sekarang sudah buat. Dan itulah masa itulah kumpulan saya dengan Khadijah, dia buat sambutan hari jadi. Saya pun ya Allah. Di halayak ramai ke jemaah. Baik, alhamdulillah. Yang keberapa ni Ustazah? Rahsia dia tu keberapa? Sekarang 75. Sekarang dah baru ya, 17 dengan 12. Menjalani ke 76. Mudah-mudahan. Jemaah semua kalau orang tanya umur cakap je. Orang doakan tahu. Tak naklah malu. Jangan. Cakap je. Alhamdulillah. Panjang usia. Murah rezeki. Sihat badan. Boleh ibadat. Alhamdulillah. Menebarkan hati lagi Ustazah. Maaf saya batin. Okey, tahun depan kita buat kulit kuning lah pula.
Amin. Linda, InsyaAllah. cari Islam. Ya, InsyaAllah. sampai. Okey, Ustazah. Assalamualaikum. Ya. Selamat tahun baru. Terima kasih, Maaf Ustazah. zahir dan Ya, batin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Ustazah. Selamat tahun Saya baru dalam semua. kereta on the way pergi Maaf zahir Perak. batin semua jemaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik.